Warahmatullahi wabarakatuh pada semua murid tahun 4. Jadi hari ini kita akan masuk satu unit baru iaitu unit 8. Kita akan membincangkan tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okay, ini kita bincangkan tentang tokoh dia, orang-orang dia. Okey, apa yang kita akan belajar dalam topik ini, kalau mu boleh juga sambil tengok cikgu punya video, refer buku teks muka surat 104. So, kita akan belajar tentang 3 perkara. Kita akan sentuh tentang 3 perkara. Yang pertama ialah menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, yang kedua, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksmana. Okey, mari kita pergi kepada yang pertama iaitu struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka kita terbahagi kepada 2 golongan. Okay, yang pertama adalah golongan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan juga pembesar. Okay, inilah golongan pemerintah. Kemudian golongan kedua adalah golongan yang diperintah. Juga terdiri daripada 2 iaitu rakyat dan juga hamba. Inilah struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, mari kita tengok satu persatu masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka ni. Okey, sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri dan sultan juga merupakan simbol perpaduan bagi rakyat. Okey, kemudian manakala pembesar pula, dia dilantik oleh sultan dan pembesar sering membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, kedua-dua ni merupakan golongan pemerintah. Kemudian kita tengok golongan yang diperintah iaitu yang pertama adalah rakyat. Siapakah rakyat? Rakyat merupakan penduduk Melaka dan pengikut setia kepada sultan dan juga pembesar. Kemudian yang kedua, golongan yang diperintah adalah hamba. Hamba pula merupakan orang suruhan sultan dan pembesar. Okay, yang mana kalau bilangan hamba seseorang pemilik itu ramai, ia melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Maknanya siapa yang ada hamba yang ramai, dia adalah seorang yang kaya. Okay, ini adalah struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan pembesar. Golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat dan juga hamba. Okey. Sekarang kita pergi bincangkan pula kepada perkara yang kedua. Alright. Perkara kedua adalah tokoh terbilang. Apa maksud tokoh terbilang? Okay, tokoh terbilang maknanya ialah individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Itu maknanya tokoh terbilang. Dan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 3 orang tokoh terbilang yang terkenal pada zaman tersebut, iaitu Parameswara, Tun Perak dan Hang Tuah antara yang terkenal. Jadi kita nak tengok bagaimanakah ciri-ciri tokoh terbilang ini. So, yang pertama, gigih. Tokoh terbilang tu semestilah orang yang gigih. Contoh, Parameswara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Itulah contoh yang pertama, ciri tokoh terbilang iaitu gigih. Ciri tokoh terbilang yang kedua ialah sanggup mempertahankan kedudukan negara. Contoh yang diberikan adalah Tun Perak. Yang mana Tun Perak dia mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Dan ciri tokoh terbilang yang ketiga ialah
sanggup berkorban untuk negara. Seperti mana kita tahu Hang Tuah. Hang Tuah dia mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. So ini adalah ciri-ciri tokoh terbilang yang mana mereka perlulah seorang yang gigih, mempertahankan kedudukan negara dan juga sanggup berkorban untuk negara. Okey. So sekarang kita pergi kepada siapakah antara tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, antara tokoh terbilang yang pertama adalah Parameswara. Okey, apakah sumbangan Parameswara? Dia mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Dialah yang orang yang pertama mewujudkan Kesultanan Melayu Melaka. Dan Parameswara juga memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey, itu adalah tokoh yang pertama. Okey, yang kedua ialah Sultan Muzaffar Shah. Okey, yang mana beliau ataupun baginda mengukuhkan Empayar Melaka dan melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. So, itulah Sultan Muzaffar Shah. Okay, yang ketiga, kita ada Sultan Mansur Shah. Okay, apakah sumbangan Sultan Mansur Shah? Baginda meluaskan lagi Empayar Melaka dan menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Itu ialah Sultan Mansur Shah. Dan kita tengok tokoh yang keempat ialah Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang mana baginda dia mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Dan baginda juga seorang yang sangat menjaga kebajikan rakyat. Okay, seterusnya, kita lihat kepada tokoh terbilang Bendahara Tun Perak. Okay, Bendahara Tun Perak ni, dia menguruskan pentadbiran secara sistematik dan menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Kalau sekarang ni, bendahara adalah kita punya Perdana Menteri. Okay, dan yang terakhir, tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Laksamana Hang Tuah, yang mana beliau memastikan keselamatan perairan Melaka dan menjadi utusan bagi Kesultanan Melayu Melaka. So, ini adalah antara tokoh-tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang mana mereka ni merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat pada ketika itu. Okey. Kita pergi pula kepada peranan-peranan bagi setiap tokoh terbilang ni. Okay, yang pertama, apakah peranan Sultan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? So, di sini cikgu senaraikan 7 peranan Sultan. Yang pertama ialah baginda mengetuai angkatan tentera untuk meluaskan jajahan takluk. Okay, seperti mana yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mansur Shah. Yang mana kedua-dua baginda mengukuhkan Empayar Melaka dan juga meluaskan Empayar Melaka. Okay, yang kedua ialah lambang perpaduan. Itulah peranan Sultan. Dan yang ketiga ialah baginda sentiasa menerima kunjungan pedagang asing. Sebab kita tahu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Melaka merupakan pusat perdagangan yang terkenal. Jadi ramai pedagang asing yang akan datang ke Melaka. Dan yang keempat ialah menentukan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar. So, ini ada kaitan dengan yang ketiga lah. Yang mana ramai pedagang asing datang. Jadi adanya hubungan secara pentadbiran dengan kerajaan luar. Dan memastikan keselamatan dan keamanan negeri. Kemudian merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan yang terakhir, peranan Sultan adalah menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Okay, seperti yang dilakukan oleh Sultan Mansur Shah,
yang mana baginda menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat pendidikan. So ini adalah peranan 7 peranan sultan. Okay, sekarang kita pergi kepada peranan bendahara. Okay, apakah peranan bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okay, yang pertama ialah beliau merupakan penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. Okay, sultan akan sentiasa berbincang dengan bendahara tentang pengurusan pentadbiran negeri. Okay, yang kedua ialah beliau juga merupakan pemangku sultan semasa sultan gering atau keluar negara. Maknanya semasa ketiadaan sultan dalam kerajaan, so bendahara akan mengambil alih tugas-tugas sultan ataupun ketika sultan sedang gering. Gering adalah sakit. Okay, yang ketiga ialah bendahara juga berperanan untuk membantu sultan mengembangkan agama Islam. Dan yang terakhir menjadi ketua diplomat, ketua hakim dan juga mengetuai angkatan perang. So ini adalah peranan bendahara. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah peranan Laksmana. Okey, peranan Laksmana yang pertama ialah merupakan pegawai peribadi sultan. Okey, ini ialah peranan dia pertama. Yang kedua, menjadi duta. Okey, yang ketiga, mengetuai urusan rasmi keluar negara. Dan yang keempat, menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan pedagang. Itulah tugas Laksmana. Dan yang terakhir ialah Laksmana juga mengetuai Angkatan Laut Melaka. So itu adalah peranan-peranan bagi Sultan, Bendahara dan juga Laksmana. Okey. Jadi, oleh sebab kita ada banyak tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, makna kita perlu ada cara-cara untuk menghargai tokoh terbilang pada zaman tersebut. So yang pertama, cara untuk kita menghargai sumbangan ataupun jasa tokoh terbilang adalah yang pertama, kita boleh menamakan premis atau jalan utama dengan nama tokoh. So ada setengah jalan dekat Ipoh dinamakan dengan sempena nama Sultan, macam bulatan Sultan Abdul Halim, bulatan Sultan Azlan Shah. So itu antara cara yang pertama. Okay, yang kedua, kita juga boleh mendokumentasikan sumbangan tokoh. Maknanya kita buat buku tentang sumbangan tokoh-tokoh terbilang tersebut. Yang ketiga ialah kita boleh menjadikannya sebagai ikon negara. Ikon negara adalah contoh kepada rakyat Malaysia. Dan yang terakhir ialah kita boleh memberikan pendedahan kepada pelancong asing. Maksudnya kita boleh menceritakan kepada pelancong asing tentang tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So ini ada antara cara kita menghargai tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang ketiga, yang seterusnya, apakah kepentingan kita untuk mencontohi nilai murni tokoh terbilang? Sebab kita tahu tokoh terbilang ni bukan calang-calang orang. Mereka perlu ada sifat-sifat yang tertentu yang mana memang perlu kita contohinya. So, apakah kepentingan untuk kita mencontohi nilai murni tokoh terbilang? Yang pertama ialah taat setia kepada pemimpin. Yang kedua, bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga ialah bekerjasama membangunkan negara. Kemudian mendukung dan mematuhi ajaran agama masing-masing. Seterusnya, berunding dengan cara baik semasa membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Dan seterusnya, sentiasa menjaga imej atau nama baik negara. Dan yang terakhir ialah tabah menghadapi cabaran demi masa depan negara. So ini adalah kepentingan mengapa kita perlu mencontohi nilai murni tokoh terbilang.
Okey. Now, kita dah sentuh dah, kita dah membincangkan tentang struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang mana terbagi pada dua golongan, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Kemudian kita telah mengenali tokoh-tokoh terbilang, yang mana kita telah membincangkan tentang tokoh terbilang Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Alauddin Riwayat Shah, Bendahara Tun Perak dan juga Laksmana Hang Tuah. Dan juga kita telah membincangkan tentang peranan bagi setiap tokoh-tokoh terbilang. Antaranya ialah peranan Sultan, peranan Bendahara dan juga peranan Laksamana. Okey, so tanggungjawab dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Sultan, Bendahara dan Laksamana dalam melaksanakan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Okey, so untuk hari ini sebagai tugasan, sebab topik ni topik yang pendek, so cikgu nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 65 hingga 69. So buku ni cikgu akan kutip bila sesi bersemuka persekolahan. Okey, segala jawapan kamu boleh lihat dalam video penerangan cikgu ni. Semuanya ada. Jawapannya semua ada dalam video penerangan cikgu. So, setakat itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu harap semua murid faham tentang topik tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. So, oleh sebab ini merupakan minggu terakhir PDPR. Jadi, minggu depan dah tak ada PDPR. Cikgu-cikgu ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha sebab minggu depan kita menyambut Hari Raya Haji. So, jaga diri. Take care semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.